Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Terima kasihlah adjust mic. Okey dah tu. Ni saya pasang mic kecil ni rakaman handset saya lah. Sebab saya ada letak di YouTube. Kalau tuan-tuan nak dengar balik boleh lah. Bukan masjid ni je. Semua masjid yang saya pergi kuliah saya letak di YouTube. Sini sirah, nanti aqidah, nanti ada kitab yang saya baca hadis, ada yang baca berkenaan munakahat, muamalat dan sebagainya, ada tafsir. Jadi semua masjid asalnya saya buat rakaman saya simpan ya, simpanan peribadi lah. Sebab kadang-kadang ada kekeliruan. Kita sampai lain, jemaah faham lain. Ada lah, pernah jadi dua kali. Jadi saya tak ada rakaman susahlah. Jemaah dia tak faham. Jadi bila ada rakaman senang. Kalau ada apa-apa kita ada rakaman. Jadi saya rakam lama dah. Jadi sekarang ni saya ada mic ni rakaman lebih jelas lah. Saya letak di YouTube tapi gambar tak ada lah. Gambar saya letak sungai, awan, langit, gambar video lah, video yang bergerak. Suara ada lah. Jadi tuan-tuan kalau nak dengar kuliah saya di tempat-tempat yang lain, tuan-tuan pergi di YouTube, tuan-tuan tarik saja siri kuliah peribadi. Siri kuliah peribadi, memang untuk simpanan peribadi pun. Tapi saya letak di YouTube tu sebab dia tidak ada had. Kita boleh letak banyak mana pun. Lepas tu kalau handset kita hilang ke apa tak ada masalah, dia ada di situ. Ni kalau kita simpan di laptop ke, di handset ke, takut handset rosak, habis hilang sayang. Jadi saya bubuh kat YouTube senang. Kok nanti saya meninggal anak pun boleh dengar. Betul tak? Anak saya dengar, oh ni kuliah abah ayah ada dalam YouTube. Siri kuliah peribadi di situ lah. Kuliah saya di mana-mana lah, tuan-tuan boleh dengar lah kalau tuan-tuan nak dengar. Tapi gambar tak ada, dah sekadar suara. Kemudian tuan-tuan nak dapat notification, tekanlah apa, langgan. Kita langgan tu kan, bukan kena bayar. Ada orang kata ustaz kena bayar ni langgan. Bukan kena bayar, dia subscribe. Bila tuan-tuan tekan, jadi bila masuk video baru dia akan keluar notification lah. Tuan-tuan nak dengar dalam kereta, dia macam kaset dah tuan-tuan. Jadi macam kaset, gambar tak ada. Yang ada gambar video lah, video alam semula jadi. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Malam ni sirah sambungan turun wahyu tu kan. Jadi kalau buku saya ni muka surat 57. Dari segi terjemahan, abang punya terjemahan bahasa dia lebih baik. Lebih baik dan lebih tersusun lah. Yang ni pun okey, tapi terjemahan dia kadang-kadang macam ada sedikit pembetulan lah. Macam baru ni, ini hari semalam saya kuliah kitab ni juga di Masjid Jawi. Masjid Jawi yang tepi balai polis tu, masjid daerah seberang Perai Selatan kan, masjid daerah yang tepi balai polis dekat Jawi tu. Jadi di masjid tu besar, 2 tingkat. Tapi jemaah dia lebih kurang tuan-tuan lah. Itu saya tak tahu, saya sibuk kot. Masjid besar tuan-tuan, besar. Jadi apa, di situ saya baca Isra Mi'raj. Jadi ada kesilapan cetak. Saya tengok balik rupanya silap dalam kitab ni. Jadi cetakan abang dan saya ada satu cetakan lagi, cetakan lama. Yang tu pun bahasa dia cantik. Silapnya tentang pertemuan dengan Nabi tu. Kita naik langit, bila Rasulullah naik langit pertama jumpa Nabi Adam, betul. Langit kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Naik langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat dia tulis Nabi Yunus. Padahal mana saya tengok dalam kitab lain bukan Nabi Yunus. Nabi, kitab ni tulis Nabi Yunus. Langit keempat adalah Nabi Idris.
Saya tengok cetakan lama kitab ni, terjemahan pun sama, lagi keempat lah Nabi Idris. Tapi dah di Masjid Jawi ramai beli kitab ni, jadi saya pun pakai lah. Dan di Surau Kampung Tususun, Surau Kampung Tususun saya baru masuk, dia pun beli kitab ni. Seorang beli kitab ni, seorang lagi beli macam abang. Macam tu yang bagus. Tak apalah tuan-tuan. Abang ingat kita berhenti di mana? Rasulullah nampak Jibril alaihi salam. Baik, saya ringkaskan cerita tuan-tuan sebelum sampai di sini. Ceritanya ketika mana umur Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun, 40 tahun 6 bulan 22 hari. Kalender Islam lah, kalender Hijri. Kalau kalender Masihi pula, umur Rasulullah 39 tahun 3 bulan 22 hari. Jadi Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Gua Hira ni kat mana? Di Jabal Nur, Jabal Cahaya. Jabal Nur, di situ ada Gua Hira. Sampai sekarang ada, tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi Rasulullah duduk di situ berkhalwat. Khalwat ni tuan-tuan maknanya dia bersendirian tuan-tuan, bukan dalam bahasa kita pakai. Kita pakai khalwat ni makna dia apa? Lelaki dengan perempuan berdua-duaan kan. Bukan itu makna dia. Khalwat di sini makna dia bersendirian. Khalwat yang kita faham tu laki dan perempuan bersendirian tanpa mahram. Itu makna dia. Ni Rasulullah berkhalwat duduk seorang-seorang. Dan bukit ni pula jarak dia dengan Mekah lebih kurang 2 batu. 2 batu ni lebih kurang 3.2 km. Rasulullah pergi jalan kaki. Dan dia kena panjat tuan-tuan. Susah juga nak panjat. Yang pernah pergi Mekah tahulah. Naik dan Rasulullah duduk selama 3 tahun. Rasulullah berkhalwat. Kemudian 6 bulan terakhir tu, bila Rasulullah berkhalwat dah 3 tahun, 6 bulan terakhir Rasulullah mimpi, nampak tiap kali Rasulullah mimpi nampak seperti fajar sadiq. Bisa tengok fajar sadiq kan? Sebelum subuh tuan-tuan tengok di tempat cahaya matahari terbit, nampak ada cahaya yang mencapah macam ni. Selama 6 bulan Rasulullah mimpi macam tu. Dan kita tahulah mimpi ni adalah salah satu daripada 46 tanda kenabian. Nabi-nabi ni dia ada tanda kenabian. Salah satunya mimpi. Jadi Rasulullah mimpi nampak fajar sadiq. Rupanya nak turun wahyu. Pendek cerita, turun wahyu ketika mana 21 Ramadan, malam Isnin 21 Ramadan. Waktu ni umur Rasulullah tadilah 40 tahun 6 bulan 12 hari. Jadi waktu malam Isnin 21 Ramadan, datanglah malaikat Jibril alaihi salam peluk Rasulullah. Dia kata iqra, bacalah. Rasulullah kata ana biqari, saya tak boleh baca. Peluk kali kedua, iqra. Kata Rasulullah ma ana biqari, saya tak boleh baca. Peluk kali ketiga dengan peluk yang sangat erat sampai Rasulullah rasa sesak nafas. Kemudian kata Jibril alaihi salam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jibril baca ayat ni lah. Maka Rasulullah pun ulang seperti mana yang Jibril baca. Tapi Rasulullah ulang sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang gemetar, takut. Lepas tu Rasulullah balik dalam keadaan takut, terketak. Maka dia sebut, selimutkan aku kan, selimutkan aku. Maka Khadijah selimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selimutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicerita apa yang Rasulullah nampak di dalam gua tu. Kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah. Khadijah kata apa? Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kamu. Ini isteri, suami tengah unsing, tenangkan. Kamu merapatkan hubungan sama saudara, menanggung beban silma, sentiasa membantu mereka yang miskin dan memerlukan bantuan, melayan para tetamu. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan. Kemudian pendek cerita, Rasulullah Khadijah bawa Rasulullah bertemu dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ni? Dia adalah sepupu kepada Khadijah. Dan dia seorang yang beragama Kristian. Dia orang Arab tapi beragama Kristian. Dan dia pernah menulis Injil dalam bahasa Yahudi. Maknanya dia orang Arab yang bijak lah, tulis Injil dalam bahasa Yahudi. Jadi dia cerita, Rasulullah pun cerita apa yang dia lihat. Maka kata Waraqah, itulah namus, yakni Jibril alaihi salam. Kemudian kata Waraqah Naufal, kalaulah aku masih hidup ketika mana kaummu mengusirmu, menghalau kamu. Kata Rasulullah, adakah saya akan dihalau, diusir daripada negeri ini, saya dimusuhi? Kata Waraqah, tidak ada nabi yang bawa dakwah ni kecuali akan dimusuhi, akan diusir. Kata Waraqah bin Naufal. Pendek cerita, selang berapa lama Waraqah, selang berapa hari kemudian Waraqah pun meninggal. Baik, jadi hari ni kita sambung.
Cerita lagi satu riwayat daripada Imam Tabari. Ceritanya, lepas turun wahyu ni, Rasulullah pernah sebut Rasulullah ni tak suka tengok orang yang penyair. Penyair ni sebab dia suka syair benda yang bukan-bukan. Itu Rasulullah tak suka tengok. Dia syair kadang-kadang benda yang maksiat. Syair dia tu mengganggu orang. Yang kedua, orang yang kurang waras, yang suka ganggu orang, menyakiti orang lain. Kemudian ketikanya Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Sedih, maka Rasulullah bawa diri dia kan Rasulullah dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Dia datang wahyu ni, maka sebagai manusia tuan-tuan, maka datang perasaan yang apa? Pelik dan takjub. Maka Rasulullah sebut dalam ni, Rasulullah kata, aku akan mendaki gunung dan menghumbangkan diriku ke bawah lalu mati. Jadi tuan-tuan, ni sikap manusia biasa tuan-tuan. Ni sikap basyariah. Jadi Rasulullah kata, betul ke dia Rasul? Terdetik dalam hati Rasulullah terdetiklah hati nak pergi gunung, terjun gunung. Betul ke dia Rasul? Kalau meninggal senang, kalau dia bukan meninggal selesai. Maka ketika mana Rasulullah cara begini melegakan aku, tetapi pada separuh jalan ke gunung untuk berbuat begitu, aku terdengar suara dari langit berkata, wahai Muhammad, anda ialah pesuruh Allah dan aku adalah Jibril. Ini menunjukkan ni. Jadi Rasulullah tengok betul ke dia Rasul? Dia dalam keadaan apa? Tak tahu tuan-tuan. Sebelum Rasulullah, sebelum umur 40 tahun, belum ada wahyu. Tak tahu apa. Tak tahu tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang ketuhanan, wahyu. Wahyu belum sampai. Nabi-Nabi ni tahu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala beritahu. Dan kita tahulah manusia yang paling alim daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dia paling alim. Manusia yang paling banyak mengetahui perkara-perkara ghaib, Rasulullah. Melebihi Nabi Khadir pun. Tahu Nabi Khadir kan, kita sebut dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih banyak tahu tentang perkara-perkara ghaib. Jadi Rasulullah bila pergi ke gunung, cadangnya betul ke Rasul. Jadi nak terjun gunung, nak melegakan hati. Ini menunjukkan tuan-tuan, Rasulullah adalah manusia biasa. Kenapa diutuskan manusia, Rasul di kalangan manusia? Supaya kita boleh belajar lah tuan-tuan. Rasulullah boleh ajak macam mana nak ambil ismayang, macam mana nak bersabar, macam mana nak solat. Kalau jin, malaikat tuan-tuan, macam mana kita nak belajar? Malaikat dia semayang, mana dia ada letih, mana ada penat, dia semayang. Kalau jin tuan-tuan, rupa dia bukan sama. Jin kaki kadang-kadang ada yang berpuluh-puluh, ada yang beratus-ratus. Ada jin sahabat jumpa tangan macam tangan keldai. Macam mana nak ajak ambil ismayang kalau tangan pun tangan lain? Sebab tu manusia, Rasul di kalangan manusia, supaya kita boleh meniru bagaimana sabaknya Nabi, cekalnya Nabi. Kalau Nabi malaikat, orang boleh kata hang malaikat, boleh lah. Jadi ini menunjukkan Rasulullah lah basyariah, manusia. Baik. Kemudian Jibril kata, waktu Rasulullah nak buat tu, nampak Jibril, kaki Jibril berada di ufuk. Ufuk ni tuan-tuan, kalau kita tengok langit kan, kita nampak ufuk ni, maksud dia yang kita nampak. Contohnya tuan-tuan duduk di Kolam Bukit Merah, tuan-tuan tengok sana nampak rata kan, ujung-ujung sana tu. Macam duduk Kolam Bukit Merah ni, kita nampak lebih kurang Bukit Larut tu kot, kan nampak di bawah kan, yang atasnya langit. Ufuk ni maksud dia kaki dia di kaki langit tu, dan kepalanya di langit. Besarlah mana dia, sebab duduk jarak jauh ni. Maksud dia ufuk, kita duduk di mana-mana. Ufuk ni hujung mata kita pandang. Di hujung mata kita pandang, kita nampak tanah dan langit. Betul tak? Jadi kaki Jibril ni duduk di tanah, kepalanya di langit. Sedangkan duduk di ufuk tu, hujung mata kita pandang. Maknanya dia sangat besar. Jadi Rasulullah nampak Jibril yang sedang berdiri. Jibril kata, wahai Muhammad, anda ialah Rasulullah dan aku Jibril. Aku berhenti di situ kan bang. Aku berhenti dan memandang ke arahnya. Jadi Rasulullah berhenti, tengok Jibril alaihi salam. Baik. Kewujudan yang mengubah maksud aku, dan aku berdiri tegak terpukau. Hilang maksud Rasulullah tadi tu. Teringin tadi nak terjun gunung tu, hilang bila nampak Jibril alaihi salam. Terpaku Rasulullah tengok dia. Aku cuba melarikan pandanganku daripadanya, tetapi dia berada di setiap arah yang kulihat. Jadi Rasulullah tak mau tengok dia, takut. Ialah besar saiz dia. Tengok ke lain nampak juga Jibril. Tengok ke lain nampak juga Jibril. Nampak di mana? Di ufuk kan? Di hujung pandangan kita, tapi saiz dia besar. Kaki di bumi, kepala di langit. Tengok di mana-mana nampak Jibril alaihi salam. Kemudian aku berdiri tegak, tidak bergerak, sehinggalah Khadijah menyuruh seorang mencari aku. Jadi Rasulullah berdiri
terpukau, terpegun tengok Jibril dengan saiz yang sangat besar. Dan saiz ni pun bukan saiz sebenar. Ini masih lagi saiz. Ni yang Rasulullah nampak ni dalam rupa manusia lah. Dalam rupa manusia macam rupa kita, tapi saiz dia besar. Nanti kita akan baca lagi Rasulullah nampak Jibril juga di ufuk juga, tapi duduk atas kursi antara langit dan bumi, tapi besar antara langit dan bumi. Senang kata tuan-tuan naik ya mana-mana tempat yang lapang, tuan-tuan boleh tengok hujung kita pandangan, hujung pandangan kita nampak manusia dengan saiz yang sangat besar sampai ke langit. Baik. Jadi tuan-tuan, Rasulullah berdiri tegak sehinggalah Khadijah menyuruh seorang mencariku. Jadi Rasulullah duduk berdiri itu lama, berdiri terpukau tu lama, sampai Khadijah suruh orang cari. Baik. Kemudian lelaki itu pulang ke Mekah, tetapi kemudian berpatah balik sedangkan aku masih berdiri di situ. Laki yang Khadijah suruh cari ni tak jumpa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia balik ke Mekah, tapi Rasulullah masih lagi di situ berdiri. Baik. Kemudian aku hanya pulang apabila Jibril meninggalkan tempat itu. Aku menemui Khadijah di rumah, duduk di sisinya. Jadi Rasulullah berdiri sehinggalah Jibril meninggalkan tempat tu. Dan ni saya dah sebut, ni bukan saiz Jibril sebenar. Jibril saiz sebenar dia lagi hebat lah. Jibril alaihi salam, ketua para malaikat, dia ada sayap berapa? 600. Sayap dia 600. Satu sayap sama dengan apa? Buka satu sayap, gelap separuh bumi. Buka satu sayap, buka dua sayap, gelap habis bumi. Sayap ada 600. Besar mana malaikat Jibril tu? Ada lagi besar, ada Israfil lagi besar. Israfil, kalau tuang air laut yang atas muka bumi ni ada, atas pada malaikat Jibril, tak tumpah ke bawah pun. Besar mana saiz tu? Itu rupa sebenar. Sebab tu kita manusia jangan sombong. Kita ni manusia, walaupun kita sebaik-baik kejadian, tapi kita dijadikan lemah. Betul tak? Quran sebut tentang manusia ni apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia rupa yang terbaik manusia. Tuan-tuan tak boleh bayang, ada kepala, ada dua tangan, dua kaki. Betul tak? Kalau tambah jadi 3 tangan, tak elok lah. Kalau tambah hidung ada 2, buruk dah jadinya. Rupa kita yang terbaik. Tapi ingat, kita dijadikan lemah. Bandingkan rupa kita dengan harimau, rupa kita elok lagi tuan-tuan. Harimau rupa dia macam mana tuan-tuan? Punggung dengan kepala sekali, ulang kaki tak ada. Kita manusia elok, kepala di atas. Ni kejadian paling elok tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan kejadian lebih baik pada manusia, tak boleh bayang lah. Tetapi kena ingat, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia dijadikan lemah. Kalau kurung tuan-tuan dalam kandang, tuan-tuan bertumbuk dengan lembu, siapa menang? Saya ingat lembu menang lembu. Dengan harimau, menang harimau. Ulang sawah, boleh kat ulang sawah. Lemah kita ni. Dengan buaya, bos ekor buaya tuan-tuan seorang, menang buaya. Nak beritahu manusia lemah. Tapi malaikat saiz dia besar. Sebab tu Allah ingatkan tentang kita dan saya dengan tuan-tuan semua manusia. Jangan wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan atas muka bumi ni megah, bangga. Beli kereta mahal sikit ke, ada pangkat tinggi sikit ke, gaji besar sikit, jangan bangga. Allah tak suka. Pasal apa? Jangan jalan di atas muka bumi dengan bangga, sombong. Innaka lan taghriqal arda, sebab hang tak boleh tembus bumi pun. Betul tak? Kita tak mampu tembus bumi, halus je. Walan tablughal jibala tula, kita punya tinggi tak boleh lawan gunung. Kita tengok gunung Semanggi besar dah. Tengok gunung lain tuan-tuan, gunung Everest, gunung Himalaya, gunung Larut lagi besar pada kita. Malaikat saiz dia lagi besar. Dan Rasulullah pada tengok malaikat Jibril 2 kali kan. Bila salah satunya di bumi, satu lagi di mana? Malam Isra dan Mi'raj. Yang Rasulullah tengok kan ketika mana sampai di Sidratul Muntaha, Jibril menjelma menjadi rupa dia yang sebenar. Besar macam mana tak tahu nak kata. Sebab tu langit besar tuan-tuan. Sebab malaikat besar dan jumlah dia banyak. Baik tuan-tuan, kemudian jadi Rasulullah balik jumpa Khadijah, duduk di tepi Khadijah. Lalu dia bertanya, wahai bapa Kasim.
Ini terjemah tak cantik. Dia yang cantiknya wahai Abul Qasim. Itu terjemah yang cantik. Kita abang Bapak Qasim ke Abul Qasim? Abul Qasim lah. Itu terjemahan yang lebih elok lah. Abul Qasim, ini bahasa Arab. Maksud dia wahai ayah kepada Qasim. Qasim ni anak Rasulullah yang sulung kan. Nama dia Qasim. Anak Rasulullah semua meninggal muda. Semua. Rasulullah ada berapa anak? Ada 6 kan? Ada 7. Rasulullah ada 7 anak. 6 mati waktu Rasulullah masih hidup. Semua mati kecil. Yang laki mati kecil. Yang hak perempuan meninggal sakit. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ini meninggal waktu muda lagi. Waktu Rasulullah masih hidup dah meninggal sakit. Cuma seorang je anak Rasulullah yang meninggal lewat sikit. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab meninggal waktu Rasulullah masih hidup lagi. Yang meninggal lewat sikit siapa? Fatimah. Itu pun tak lewat banyak. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, dia pun meninggal. Khadijah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Muhammad, Fatimah. Anak Rasulullah yang terakhir meninggal dunia. Jadi wahai Bapa Qasim, ke mana anda pergi? Aku mengirim seseorang mencarimu. Dia bergegas ke Mekah dan kembali kepadaku. Maksud dia tak jumpa di mana Rasulullah. Kemudian aku memaklumkan kepada Khadijah apa yang aku lihat. Jawabnya, itu adalah tanda kebesarannya wahai suamiku. Beranikanlah diri bahwasanya anda adalah pesuruh Allah bagi seluruh umat. Aku bersumpah dengan nama Allah. Khadijah tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah segera bangun lalu pergi menemui Waraqah dan memberitahu. Berkata Waraqah, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa dia telah menerima namus yang sama, iaitu malaikat yang dikirim kepada Musa. Dia ialah Nabi seluruh umat. Suruhlah agar dia bersabar. Ini sebelum Waraqah meninggal lah. Bagi tahu Waraqah sebut benda yang sama, itu namus, sabarlah. Baik. Kemudian Khadijah pulang dan beritahu baginda apa yang dikatakan. Selesai pesuruh Allah berkhalwat dan turun ke Mekah, terus menemui Waraqah dan memaklumkan kepada baginda, kamu ialah Nabi seluruh umat. Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa anda telah menerima malaikat yang sama diutus kepada Musa. Jadi jumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah beritahu yang datang itu adalah namus. Namus ni makna dia apa? Malaikat yang menyimpan rahsia-rahsia gaib. Maksud dia Jibril lah. Jibril alaihi salam. Baik. Wahyu terhenti. Betul bang? Terhenti ya. Baik. Jadi lepas turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni, wahyu berhenti. Berhenti tuan-tuan, wahyu. Jadi menjadi satu apa? Kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah turun wahyu, Rasulullah dah yakin dialah Nabi Rasul yang diutuskan. Tiba-tiba berhenti. Baik. Ibnu Sa'ad, riwayat pada Ibnu Abbas melaporkan bahawa terhenti buat beberapa hari. Jadi bukan berhenti lama, dalam beberapa hari wahyu terhenti. Sebab Rasulullah bila turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah mula-mula takut, kemudian teruja. Dan Rasulullah tertanya-tanya, benarkah? Tiba-tiba wahyu berhenti. Ini ujian lah tuan-tuan. Hatta Nabi dan Rasul juga diuji. Dan ujian Nabi dan Rasul lah seberat-berat ujian. Sebab tu bila kita diuji di dunia, biasalah tuan-tuan, dunia ni tempat ujian. Baik, jadi tuan-tuan terhenti. Baik. Ia menampakkan satu kemungkinan setelah mengkaji dengan mendalam. Jadi kemungkinan itulah yang tepat. Beberapa hari wahyu terhenti. Mengatakan wahyu tidak turun selama 3 tahun setengah adalah tidak tepat, seperti pendapat setengah sarjana, tapi akhirnya ialah menemui kekangan kalau ingin dikaji secara terperinci. Ada setengah pandangan mengatakan wahyu terhenti selama 3 tahun setengah. Tapi pandangan ini pandangan lemah lah. Yang tepat wahyu berhenti dalam beberapa hari. Tapi panjang lah. Beberapa hari yang panjang. Sementara itu Nabi SAW menghadapi tekanan ditambah pula dengan kehairanan dan kebingungan. Jadi Rasulullah hairan dan kebingungan tuan-tuan. Ini menunjukkan manusia memerlukan hidayah petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Rasul memerlukan wahyu daripada Allah tuan-tuan. Kalau tak ada wahyu, Rasulullah tak tahu. Sebab tu Rasulullah pernah sebut, Rasulullah tak tahu benda gaib. Dia jaga. Kalau ada orang klaim dia kata dia punya ulama, dia punya imam tahu benda gaib, yang ni sesat tuan-tuan. Hatta Rasulullah tak tahu benda gaib. Tuan-tuan ingat ketika mana Aisyah radhiyallahu anha kan kena fitnah. Isteri Nabi difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Berzina. Cerita dia panjang, saya ringkaskan cerita. Wahyu turun berapa lama? Rasulullah tak tahu. Sampai Aisyah duduk dengan ayah dengan mak dia, Sayyidina Abu Bakar dengan Ummur Ruman. Betul ke tak betul? Cerita dia sebab apa? Aisyah tertinggal dalam peperangan tu. Dia balik. Aisyah radhiyallahu anha dia ikut Rasulullah, duduk atas apa?
keduk orang angkat tu kan, duduk atas tu orang angkat. Jadi Aisyah ni badan dia kurus. Bila orang sahabat angkat nak letak atas unta, rasa ringan kan, dia ada angkat, dia pun angkat ramai 4 orang, tak berasa dia dalam tu. Rupanya dia tak ada, dia keluar, dia ke buang air, untuk hajat. Jadi bila dia pun berjalan, Rasulullah dengan sahabat dah berjalan, tertinggallah Aisyah. Aisyah di padang pasir tak tahu nak pergi mana, depan kiri kanan tak tahu. Padang pasir kalau sesat kita tak tahu arah, tuan-tuan. Jadi Aisyah pun tunggulah, kok nanti patah balik ambil dia. Rupanya ada seorang sahabat Nabi yang lewat, nama dia Safwan bin Mu'attal. Jadi sahabat Nabi ni pun tidur terlajak. Jadi sahabat Nabi ni mai tengok Aisyah tertidur, nampak muka dia. Maka Safwan tengok, Ummul Mukminin, dia terus naik atas unta dia, bawa masuk cepat-cepat, dengan secepat-cepatnya nak kejar Rasulullah. Cakap 2-3 patah. Aisyah tak cakap apa. Kemudian sampai di Madinah. Waktu masuk Madinah tu, ada bapa munafik Abdullah bin Ubay masuk Madinah, tengok Safwan pegang tali unta, Aisyah atas unta. Jadi gosip tak? Gosip. Maka Abdullah bin Ubay menfitnah, kata Aisyah berzina. Tentu Rasulullah tak tahu. Sampai sebulan baru wahyu turun. Rasulullah tak tahu perkara gaib. Itu benda yang kita kena tahu, melainkan apa yang Allah beritahu. Yang tahu perkara gaib ni Allah ya. Cuma Rasulullah manusia yang paling banyak Allah Ta'ala beri rahsia tentang perkara-perkara gaib. Itu pun Rasulullah tak tahu bila kiamat. Betul tak? Rasulullah tak tahu bila kiamat. Pernah Rasulullah tanya pada Allah bila kiamat. Allah Ta'ala tegur Rasulullah, Fima anta min dhikraha, wahai Muhammad, siapakah kamu untuk menyebut tentang bila kiamat? Kiamat ni malaikat yang tiup sangkakala pun tak tahu. Israfil kan, cuma sebut dalam hadis malaikat Israfil adalah malaikat yang paling besar, paling besar. Dia letak mulut dia dah, sekarang ni mulut dia berada di trompet dah nak tiup dah. Dahi dia berkerut, mata dia melihat di bawah arasy. Bila mata Yu'mar bin Nafqi, bila diarahkan tiup, maksud dia hampir-hampir tiup. Tapi malaikat pun tak tahu, malaikat Israfil pun tak tahu, Rasulullah pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Siapa yang tahu kiamat? Hanya Allah. Allah Ta'ala tak bagi tahu siapa pun. Jadi tuan-tuan, Rasulullah selama sebulan tak tahu. Bila turun ayat Quran menyucikan nama Aisyah radhiyallahu anha, siapa lagi kat dunia ni yang masih lagi menuduh Sayyidina Aisyah sebagai pelacur lah, berzina lah, kafir. Sebab Quran, kita baca surah dalam Quran jelas sebut Sayyidina Aisyah bersih daripada tuduhan munafik. Nah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Turun ayat Quran setelah sebulan membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sampai sekarang ada orang tuan-tuan sebut nama Aisyah macam-macam, dihina tuan-tuan. Ini bahaya nah, akidah yang membawa kepada kekufuran. Baik, jadi tuan-tuan, Rasulullah tak tahu benda gaib. Yang ni pun tak turun, Rasulullah tak tahu. Maka hairan dan bingung bila wahyu nak turun. Baik. Menurut Al-Bukhari, apabila, sebelum saya lupa tuan-tuan, pernah orang jumpa Rasulullah SAW. Okay, saya pernah sampai kat tuan-tuan, dia genggam dalam tangan dia, dan dia tanya ada apa. Sebab orang ni sangka Rasulullah tahu perkara gaib. Jadi dia genggam benda dalam tangan, dia tanya Rasulullah ada apa dalam tangan. Hang Rasul mesti hang tahu. Macam itulah dia fikir. Hang Rasul mesti hang tahu ada apa dalam ni. Dia genggam, dia tak bagi tahu ada apa dalam ni. Kalau hang betul-betul Rasul, hang bagi tahu ada apa dalam tangan ni. Kalau kita orang Melayu, belalang, betul belalang. Tu cerita orang Melayu. Apa kata Rasulullah bila dia tanya ada apa dalam tangan dia? Kata Rasulullah, lastu arrafan, aku ni bukan tukang tilik. Tukang tilik. Sebab apa? Sebab tukang tilik dengan pekerjaan dia duduk dalam neraka. Kerja Rasulullah. Malah dalam Quran sebut, qul la a'lamul ghaib, aku tak tahu benda ghaib. Quran sebut, katakanlah aku tak tahu benda ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah aku tahu perkara ghaib, lastakthartu minal khair, dalam hidup aku ni aku akan dapat banyak kebaikan. Wa ma massaniyasu, dan aku tidak akan ditimpakan kesusahan. In ana illa nadhir, sedangkan aku ni orang beri peringatan. Sebab tu kita tengok dalam hidup Rasulullah, ada tak Rasulullah perang kalah? Ada kan? Perang apa? Uhud, kalah. Malah bapa saudara yang Rasulullah sayang, Hamzah, meninggal. Rasulullah tak tahu.
Kalau Rasulullah tahu nanti kita perang kalah kot, tak payah perang. Betul tak? Masa perang Badar, pergi keluar tu bukan nak perang, nak tahan kafilah dagang yang ada nilai berjuta-juta. Rupanya bukan jumpa kafilah dagang, jumpa tentera Abu Jahal. Terkejut jumpa tentera Abu Jahal. Tak tahu. Sama juga ketika mana yang Rasulullah nak pergi buat umrah tu kan, yang perjanjian Hudaybiyah tu. Pergi nak masuk, ingatkan boleh masuk. Rupanya tak boleh masuk. Janji perjanjian Hudaybiyah. Ceritanya Rasulullah mimpi. Rasulullah masuk tawaf di Mekah tu. Jadi mimpi Nabi ni betul. Maka Rasulullah pun dengan para sahabat pergi pada tahun ke-6 Hijrah, kalau tak silap saya lah. Pergi nak buat umrah. Pergi, tak bawa senjata pun, bawa sikit je. Pergi sana nak masuk sebab Rasulullah mimpi. Mimpi Nabi ni kan betul. Rupanya tak boleh masuk. Sampai-sampai dah bagi tahu dekat depa dalam tu, kami main bukan nak perang. Nak apa? Buat umrah saja. Ni sebelum pembukaan kota Mekah. Tapi orang Quraisy tak bagi masuk. Sedangkan Rasulullah dah mimpi. Dah mimpi apa? Masuk Mekah, tawaf, buat umrah kan, muhalliqin. Jadi tuan-tuan, bila apa? Tak boleh masuk, hantar Sayyidina Osman masuk ke dalam. Ceritanya apa? Rasulullah sangka tahun tu kerana mimpi tu, rupanya bukan. Hantar Sayyidina Osman masuk dalam tu, rupanya dia tangkap Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ditangkap. Dan sampai berita katanya Sayyidina Osman telah dibunuh. Maka ketika inilah para sahabat Nabi yang ada 1400 lebih kurang ni, mereka buat perjanjian Hudaybiyah kan, di bawah pokok, nak berperang membela darah Sayyidina Osman. Dan Allah Ta'ala redha mereka semua. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahta syajarah. Allah Ta'ala redha pada orang Islam yang berbaiat kepada Rasulullah. Pendek cerita tuan-tuan, rupanya tak kena bunuh, berita palsu. Kemudian jadi perjanjian Hudaybiyah. Ceritanya Rasulullah sangka tahun tu, rupanya mimpi tu memang betul, tapi bukan tahun tu. Lagi 2 tahun, tahun ke-8 mimpi tu. Rasul sangka tahun tu, rupanya tahun ke-8. Bukan masuk saja, tawan terus. Bukan tawan, pembukaan kota Mekah. Yang tahun ke-8 mula, rupanya tahun ke-6 tu jadi perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 orang kafir langgar perjanjian. Sebab tu umat Islam pergi. Tidak, Rasulullah tak serang Mekah, tapi kerana mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah buat secara senyap-senyap kan, datang mengejut. Bila datang mengejut, tentera Islam daripada banyak arah, mereka jadi ini mereka jadi tunggang langgang. Maka dengan mudah berjaya menawan kota Mekah. Lepas tu dapat pula Taif. Bukan sekadar masuk ayat umrah, dapat terus tuan-tuan masuk menguasai kota Mekah. Mimpi tu. Tapi nak cerita, Rasulullah juga tidak tahu perkara gaib. Ingat, yang tahu perkara gaib hanyalah Allah Azza wa Jalla. Siapa klaim tahu perkara gaib, tok guru dia tahu perkara gaib, imam dia tahu perkara gaib, ini sesat tuan-tuan. Itu yang beritahu sesat. Hatta Nabi Khadir bukan tahu perkara gaib. Kan kita baca cerita Nabi Khadir kan, yang dia buat lubang kapal lah, kemudian dia bunuh budak kan, dinding. Apa kata Nabi Khadir? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku bukan buat, bukan aku buat. Ini wahai perintah daripada Allah. Makna yang dia buat tu perintah daripada Allah. Allah hanya bagi perintah pada dia. Bukan daripada dia tahu benda gaib. Allah yang bagi perintah pada Nabi Khadir alaihi salam untuk lakukan ini dan ini. Cumanya ada sejarah rahsia di sebaliknya. Baik tuan-tuan, kemudian apabila ilham ketuhanan terhenti sebentar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sedih. Sedihlah tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, Nabi ni dia ada sifat wajib bagi Nabi ada apa tuan-tuan? Sifat wajib bagi Nabi ada 4. Sifat harus 1. Wajib sifat harus tu. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat wajib. Tak payah huraian tuan-tuan pun tahu dah. Tapi sifat harus tu kena ada tu, iaitu basyariyah, sifat seperti manusia. Cuma sifat yang tak mengurangkan darjat kenabian. Rasulullah dia tak ada khianat, tak ada Rasulullah nak menipu, tak ada. Tapi sedih ada, itu manusia biasa. Sedih, marah, kecewa ada. Mungkin Rasulullah rasa apa? Takut. Waktu jumpa Jibril kan takut. Kata, itu sifat manusia biasa yang ada kat manusia. Harus bagi Nabi ada sifat tu. Dan ada apa? Makan, ada nafsu pada makan, perempuan dan sebagainya, itu sifat manusia. Supaya kita boleh belajar lah tuan-tuan. Kalau malaikat menjadi rasul, dia pun tak kahwin, macam mana nak cerita tentang apa? Hukum hakam perkahwinan, perhubungan suami isteri, dia pun tak kahwin.
Itu yang dilantik manusia daripada kalangan manusia sendiri. Baik, dilantik Nabi daripada kalangan manusia. Baik, kemudian maka Rasulullah pun sedih. Seperti yang kita dengar, baginda ingin menghumbankan dirinya beberapa kali daripada puncak gunung. Setiap kali baginda mendaki gunung dengan tujuan tersebut, tetapi Jibril muncul di hadapannya dan berkata. Jadi sedih sungguh ni. Sedih dalam keadaan keheranan yang amat-amat. Maka Rasulullah teringin pergi gunung, terjunlah kat gunung supaya hilang penderitaan ni, keheranan dalam fikiran dia. Tapi tiap kali dia pergi, Jibril datang. Tiap kali pergi, Jibril datang. Baik. Jadi tuan-tuan, hatta Rasulullah tuan-tuan mula-mula kena ni, Rasulullah takut kalau yang datang tu jin. Ada sebut, takutnya jin yang datang. Tapi datangnya apa? Waraqah bagi tahu, Khadijah tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Rasulullah buat macam ni tuan-tuan, antaranya nak tahu betul ke ni. Kalau benar-benar Rasulullah Taala tidak akan biarkan, tidak akan sia-siakan. Tiap kali pergi nampak Jibril. Saya sebut macam mana rupa dia macam tadi ya. Di hujung tu, di hujung pandangan kita, kaki di langit, kepala, kaki di bumi, ufuk tu, kepala di langit. Dengan kata-kata itu hatinya menjadi tenteram serta tenang. Nampak? Bila Rasulullah rasa hairan, macam-macam datang fikiran dia, maka Rasulullah buat datang Jibril. Jibril kata, engkau adalah pesuruh Allah, aku adalah Jibril. Maka tenang balik hati Rasulullah, balik ke rumah. Bagaimanapun setiap kali wahyu terlambat tiba, dia akan bertindak sedemikian rupa, tapi Jibril terpaksa muncul di hadapannya dan mengucapkan kata-kata yang sama seperti dahulu. Jadi Rasulullah kalau lambat je, Rasulullah akan pergi ke gunung. Sampai Jibril datang, Jibril kata, engkau adalah Rasulullah, aku adalah Jibril. Sampai tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, ceritanya dah lama bila wahyu tak datang. Lama dah wahyu tak datang, baru wahyu yang kedua nak datang. Ini wahyu yang kedua. Setelah Rasulullah dalam keadaan sedih dan keheranan, baru pula turun wahyu yang kedua. Baik, kita tengok. Sekali lagi Jibril membawa wahyu. Berkata Ibnu Hajar, beberapa wahyu tidak turun bertujuan menenangkan pesuruh Allah dari perasaan takut yang dialaminya dan menyediakannya untuk menerima wahyu yang lebih panjang. Ini kata sebahagian ulama, antara hikmahnya wahyu terhenti tu untuk menenangkan Rasulullah. Kan bila Jibril datang, Rasulullah terketar, Khadijah selimutkan. Jadi biar tempoh yang panjang tu untuk tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perasaan takut, dan supaya jiwa Rasulullah ni bersedia nak menerima wahyu yang lebih banyak dan lebih berat. Baik. Apabila bayangan kekusutan mulai reda, hilanglah kusut di fikiran Nabi SAW, maka panji-panji kebenaran mula tertegak dan kini baginda sedar bahawa dia kini menjadi pesuruh Allah. Jadi Rasulullah yakin dia adalah pesuruh Allah. Kini pasti bahawa baginda bukanlah lagi duta dalam inspirasi, tetapi berpijak di bumi yang nyata. Maksudnya Rasulullah sekarang ni, asalnya waktu Rasulullah selama 3 tahun tu sedang berkhalwah, Rasulullah sedang fikir bagaimana nak kaum dia yang menyembah berhala, benda-benda yang khurafat, maksiat yang berlaku di sekeliling, itu dalam inspirasi dia, fikiran. Tapi kali ini telah menjadi di alam yang nyata, Rasulullah menjadi pesuruh Allah, mengajak kepada kebenaran. Baik. Ketabahannya menanti kedatangan wahyu membuktikan kecekalan dan keyakinan diri untuk menerima ilham dari Allah. Jadi tabahnya Nabi ni nak tunggu wahyu ni, itu menunjukkan apa? Cekalnya jiwa Nabi untuk menerima ilham daripada Allah. Imam Bukhari melaporkan daripada Jabir bin Abdullah menyebutkan bahawa dia terdengar Nabi SAW bersabda mengenai tempoh kosongan itu seperti berikut. Ni waktu wahyu tak ada ni. Dalam beberapa hari yang panjang tu tidak ada wahyu. Ni cerita dia. Jadi Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, ketika berjalan aku terdengar suara dari langit dan aku lihat. Waktu Rasulullah berjalan, dengar suara daripada langit. Dengan pasti bahawa malaikat yang sama menziarahi aku ketika berada di Gua Hira. Rupanya malaikat yang sama waktu Rasulullah di dalam Gua Hira, Jibril lah. Dia duduk di atas sebuah kursi. Tapi ini bukan kecil tuan-tuan. Kursi ini besar. Di antara langit dan bumi. Tuan-tuan tengok hujung, tuan-tuan nampak ada kursi tinggi duduk antara langit dan bumi di hujung pandangan kita, tuan-tuan. Kemudian aku takut melihatnya, lalu berlutut di tanah.
Yalah tuan-tuan, kita jumpa, kalau kita manusia ni jumpa hantu pun takut, ni kita tengok lembaga besar tuan-tuan, besar pula, memenuhi ruang di antara langit dan bumi, besar saiz. Maka Rasulullah apa, terlutut, terduduk tuan-tuan, duduk di atas lututnya. Baik, kemudian aku takut melihatnya, lalu berlutut di atas tanah. Jadi Rasulullah takut melihat dia. Jadi takut ni perasaan biasa yang ada pada manusia tuan-tuan. Malah disebut di dalam hadis, kalau Rasulullah takut dengan satu musuh kaum, maka Rasulullah akan berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu doa Nabi lah yang kita baca. Bila Rasulullah takut dengan satu musuh yang akan menghancurkan Islam ataupun nak menyerang umat Islam, maka Rasulullah akan sebut, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami jadikan engkau di batang-batang tengkuk mereka, wa na'udzubika min syururihim, dan kami lindung denganmu daripada kejahatan mereka. Yang kita baca kadang-kadang dalam kunut nazilah kan, itu yang Nabi baca bila Nabi takut dengan mana-mana musuh Islam. Baik, kemudian aku takut melihatnya, segera aku pulang dan meminta selimutkan aku. Namun Allah menurunkan ayat ini kepada aku. Ini menunjukkan manusia tuan-tuan, takut gemetar, maka beritahu Khadijah, selimutkan aku. Namun Allah menurunkan ayat ini kepadaku, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ini wahyu yang kedua. Makna dia, wahai orang yang berselimut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran. Dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya. Yang ini besarkan Tuhan. Kita sebut Allahu Akbar tuan-tuan. Dan nama Tuhanmu besarkan dan ingatkanlah dia. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Nampak tuan-tuan, nak dekatkan diri pada Allah, pakaian kena bersih. Sebab tu tuan-tuan duduk kat rumah ke apa, pastikan pakaian kita bersih. Kalau kita nak dekat diri dengan Allah Azza wa Jalla, pakaian mesti bersih. Daripada najis mutawasitah ke, najis apa ke, bersihkan pakaian kita. Baik. Kemudian, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi, warujda fahjur, segala kejahatan kena tinggal. Sebab tu kita kalau nak jadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, memang kena jauhi daripada sebarang dosa. Kalau tak tuan-tuan, kita takkan capai makam yang tinggi. Ni disebut dosa semua kena tinggal. Sebab dosa dia akan memberi kesan pada kita. Macam kita makan racun tuan-tuan, kita minum racun, kemudian kita masuk hospital berubat, mungkin kita sembuh daripada dia, tapi kesan tu ada. Sama dosa, apa-apa dosa yang kita buat, dia ada kesan. Itu benda yang kita kena tahu. Orang minum arak kan 40 hari kan, solat dia tak diterima. Orang yang pergi tukang tilik 40 hari tak diterima. Hatta sahabat Nabi, ingat tak yang tak pergi perang 3 orang tu kan? Ada Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi', kemudian ada lagi seorang tu Hilal bin Umayyah. Dia pun tak pergi perang, dia pun bertaubat, menangis-nangis. Tapi berapa hari Allah ampunkan? Makan masa tuan-tuan. Tiap-tiap hari menangis, minta ampun. 50 hari baru turun ayat Quran, Allah ampunkan, Allah tak terima taubat dia. Setelah 50 hari menangis. Nabi Adam alaihi salam makan apa? Buah khuldi kan? Makan buah khuldi dengan Hawa, diturunkan ke bumi. Nabi Adam minta ampun berapa lama? Ada riwayat sebut sampai 40 tahun. Ada riwayat sebut lama. Bagaimana Nabi Adam minta ampun? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Dan Nabi Adam pula turun dengan Hawa, turun sekali ke lain-lain? Lain kan? Nabi Adam di tempat lain, Hawa di tempat lain. Kalau ikut riwayat itu selama 40 tahun ataupun 40 hari, gitulah tuan-tuan. Yang saya ingat 40 tahun. Nabi Adam mengulang-ulang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Allah Ta'ala terima taubat. Makna dia apa? Ya, kita buat dosa, kita boleh bertaubat.
tapi kesan dia ada. Nah, contohnya kalau kita tengok benda haram, sikit gimana sikit ya saya fikir. Mata kita tengok benda yang haram. Apa kesan dia? Kesan dia, tuan-tuan bila semayang, tuan-tuan hilang nikmat ibadah. Itu kesan dia. Kalau mata kita tengok benda haram, tuan-tuan bila tuan-tuan tahajud ke, baca Quran ke, puasa ke, buat ibadah ke, tuan-tuan akan hilang rasa nikmat dia. Tuan-tuan main mengaji ke, hilang nikmat mengaji tu. Jangan jaga tuan-tuan itu dosa mata. Kalau berzina, berzina tuan-tuan memang kita boleh nampak. Boleh nampak. Walaupun dia ustaz, walaupun dia tok guru, tok syekh, imam, ayatullah, bubuhlah nama apa pun, kalau dia berzina tuan-tuan, kesannya boleh nampak. Dia suka berzina. Ada orang tuan-tuan yang mengaji agama ramai, betul tak? Tuan-tuan pergi universiti yang mengaji agama ramai. Yang tak semayang pun ada, tapi mengaji agama ada. Yang buat maksiat pun ada. Tapi orang bukan tahu, dengar dia pergi universiti, orang panggil ustaz lah. Tapi di universiti tu dia keluar dengan perempuan malam-malam, ada yang terjebak dengan zina pun ada. Ustaz tu ramai yang ambil bidang agama, tapi yang jadi macam tu ada lah, orang yang jadi lagu tu. Itu yang orang panggil ustaz tapi tak ketuan halal lah. Saya pun ada seorang sahabat saya pilih ni taubat dah kot, harap-harap lah. Begitulah tuan-tuan, masa universiti dia tengok sekejap keluar dengan perempuan ni, sekejap kan keluar perempuan ni, dan tak malu cerita dia buat maksiat. Padahal ustaz ambil agama tapi buat kerja lagu tu. Tapi tak ramai lah, ada, tapi ada. Orang yang berzina, apa kesan dia? Kata Ibnu Abbas, yunza'u nurul iman, yunza'u minhu nurul iman fi zina. Dicabut cahaya keimanan. Tuan-tuan kenal lah siapa-siapa ustaz ke, tok guru ke, tok syekh ke, kalau dia suka berzina ataupun dia memang amalkan berzina, tuan-tuan tengok muka dia akan hilang seri. Seri. Tuan-tuan tak nampak dia macam ustaz, tak nampak macam tok guru. Saya bagi contoh tuan-tuan. Biasa dengar nikah mut'ah. Sebagai orang Syiah percaya kan, nikah yang mana letak tempoh. Dulu dibenarkan, tapi dah diharamkan 4 kali oleh Rasulullah. Dan siapa yang menikah mut'ah, hukum dia sama dengan zina. Ini sepakat seluruh ulama. Tapi ada lagi sebagian Syiah yang percaya. Saya tuan-tuan, di universiti saya ada pensyarah, ada seorang tu kena sekat dah. Ajak budak-budak tentang mut'ah ada, tapi kena sekat dah. Ada pensyarah yang ada kes, dia mut'ah di universiti saya, mut'ah di situ sampai mengandung. Pensyarah lagi, pensyarah perempuan, mut'ah sampai mengandung yang pensyarah perempuan tu. Dia kahwin macam apa? Okey, aku nikah dengan hang sejam, 2 jam, macam langgar pelacur lah tuan-tuan, tapi pakai akad. Yang ni haram tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata halal, duku kepala dia 10 kali tuan-tuan. Ini kelentong tuan-tuan. Jangan tipu. Buka dalam kitab mana-mana fiqh, sepakat ulama ini haram. Siapa buat sebat, malah zaman Ibnu Umar dah kena sebat dah, orang yang mut'ah haram. Mana boleh macam tu. Nah, tak boleh nikah letak tempoh, ni tak ada dalam agama. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita apa? Saya nampak syarah saya lah, yang berfahaman yang macam tu lah, yang amalkan mut'ah ni. Tuan-tuan tengoklah mana-mana orang yang amalkan mut'ah, tuan-tuan tengok muka dia, hilang seri. Kita tengok hilang seri. Sebagai seorang ustaz ke, tok guru ke, hilang seri. Sampai kadang-kadang saya tengok pensyarah saya tu, walaupun ada PhD, tapi disebabkan duk amalkan percaya mut'ah, amalkan mut'ah, kita tengok wajahnya pun macam tukang kebun tuan-tuan. Malah tukang kebun okey lagi. Tengok muka pensyarah kan biasanya ada gaya, betul tak? Beza gaya pensyarah dengan tukang kebun. Tapi kita tengok, Allahu Akbar, Allah jadikan dalam pandangan kita tengok, tengok tukang kebun lagi nampak hebat tukang kebun dengan ilmu wajah tu nampak nur keimanan, tapi tengok wajah dia hilang seri. Tengok saja tuan-tuan, siapa-siapa yang amalkan mut'ah tu, tengok wajah dia, Allah Ta'ala hilangkan cahaya keimanan daripada wajahnya. Orang akan nampak macam orang biasa, dan macam orang yang tidak ada agama dan tidak ada ibadah, ilmu pengetahuan, dan macam orang tak ada hubungan dengan Allah. Okey tuan-tuan, habis. Akan datang selepas itu wahyu mulai turun dengan hebat, kerap dan selalu. Akan datang beberapa perincian berhubungan dengan tahap-tahap penurunan wahyu. Betul bang? Beberapa perincian berhubung dengan tahap-tahap penurunan wahyu. Ini cukup sekali tuan-tuan. Saya mohon maaf tuan-tuan terlajak. InsyaAllah kita bertemu Sabtu ni bang. Sabtu ni kitab kita lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha wa tafarraqana ba'da tafarruq ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahzuna wa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.